عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah malam ni kita dapat bersama sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita membaca buku metodologi memahami hadis. Dan kita insya-Allah hari ini nak mula pada muka surat 176, iaitu masih lagi membicarakan berkenaan dengan faedah memahami hadis berdasarkan kepada hadis lain. Maksudnya nak faham satu hadis, kena tengok juga hadis lain. Tengok juga, teliti juga hadis lain. Okey? Baik. Nombor 6, di antara faedah bila kita tengok hadis yang pelbagai ni, dia akan memberikan kita ini satu faedah, menghilangkan kekeliruan yang terdapat di dalam hadis. Kadang-kadang bila kita baca satu hadis, lafaz hadis tu jadi problem kat kita. Bila kita tengok betul-betul, zahir hadis ni macam pelik sikit. Kalau kita nak pegang pada zahir, rasa macam tak berapa nak tepat. Bila kemusykilan tu timbul, kita kena tengok hadis-hadis lain. Walaupun kadang-kadang hadis tu dia bicara bab lain, tapi ada isyarat yang menunjukkan anna zahiral hadis ghairu murad. Zahir hadis ni bukanlah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Kan? Macam kita pun kadang-kadang, mungkin ada orang yang tanya, takkan Nabi cakap perkataan macam tu? Kadang-kadang kita pun ada cakap perkataan macam tu. Kita tengok satu orang dia zalim sungguh, kita pun kata kat dia, hang ni bukan orang ni. Kalau orang di zaman kemudian dengar riwayat kalam kita, tanpa dia memahami konteks, dia akan kata, apa benda dia ni? Takkanlah teruk sangat pemahaman sampai orang macam ni pun dia kata bukan orang. Padahal kita bukan maksudkan zahir tu, kita maksudkan sifat dia bukan macam sifat manusia. Hang ni tak beriman sungguh, dia katakan. Bila kita sebut, hang ni bukan macam orang beriman aku tengok. Hang ni tak beriman aku tengok dengan perangai macam ni. Orang kata kita mengkafirkan dia, sedangkan kita menafikan iman pada perbuatan dia, bukan pada batang tubuh dia. Maksud kita nak kata perbuatan kau ni bukan macam perbuatan orang beriman. Sebab tu kita kena tengok hadis ni pelbagai. Jangan tengok satu lepas tu buat keputusan. Bahaya. Kerana kadang-kadang zahir hadis tu bukanlah ini maksudkan oleh Nabi SAW. So kita kena tengok. Contohnya saya sebut di situ, secara zahir sesuatu hadis boleh dilihat mencanggahi dengan Al-Quran ataupun dengan kaedah-kaedah umum dalam agama Islam. Boleh jadi satu hadis tu zahirnya bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan kaedah umum. Okey. Tetapi percanggahan ini ada kalanya secara zahir yang akan hilang apabila sesuatu hadis itu difahami dengan makna yang betul. Salah satu cara bagi hilangkan kekeliruan ni dengan kita meneliti hadis-hadis lain. Contohnya, hadis larangan mencela nasab orang. Nabi SAW memang tak bagi kita cela orang lain. Ya?
Bahkan Nabi SAW menganggap perbuatan mencela ni adalah perbuatan yang bukan daripada perbuatan orang Islam. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fin nas huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ni sahih. Clear hadis ni sahih sebab riwayat Imam Muslim. Apa maksud hadis ni? Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnatani fin nas." Dua perbuatan pada manusia, huma bihim kufrun, yang kalau dilakukan oleh manusia itu kufur. Dua benda ni pada manusia jadi kufur, jadi kafir. Apa dia? At-ta'nu fin nasab, perbuatan mencela pada nasab orang. Tengok orang ni, alah keturunan kau ni keturunan teruk. Kan? Kita pun kadang-kadang buat benda yang sama juga. Tengok muka orang tu macam ni sikit. Bangla. Dengan gaya, dengan niat untuk merendahkan. Ini bukan perbuatan orang Islam. Okey. Wan niyahatu 'alal mayyit, dan perbuatan meratap ke atas mayat. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Lafaz hadis ni menjelaskan pada kita dua perbuatan ni salah. Yang ni senanglah untuk kita terima, memang Nabi tak bagilah. Cela nasab orang memang berdosa. Kerana dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dalam hadis lain Nabi sebut manusia ni sama je. La fadla li arabiyyin wala ala a'jamiyyin wala li a'jamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan sama ada dia orang Arab ataupun dia orang ajam. Ajam ni selain daripada Arab, melainkan dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Tak tengok dah nasab-nasab ni. Apa ni bagi? Man bata'a bi'i amalu lam yusri' bihi nasabuh. Dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang amalan dia lembab, nasab dia tak boleh bagi laju. Maksudnya kalau amalan dia lambat, jadi malas nak beramal, nasab tinggi macam mana pun tak berguna. Bahkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala tunjuk anak Nabi sendiri, anak Nabi Nuh, tak beriman dengan dia. Kan? Maksudnya nasab, antara nasab yang terbaik lah nasab Nabi, bapa Nabi. Anak tak mau ikut, anak tak selamat. Ni nak sebut ni kan. Sebab kadang-kadang orang hari ni duk tengok nasab. Kan duk tengok, dia ni keturunan Nabi. Kita hormat keturunan Nabi. Tapi mau keturunan Nabi ni patut lebih utama untuk ikut Nabi. Tapi kalau keturunan Nabi tak ikut Nabi, tak bolehlah nasab dia nak bantu dia. Kerana Abu Lahab pun tak selamat, kerana Abu Talib pun tak selamat. Sedangkan kedua-duanya itu mempunyai nasab yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebab hari ni orang dia tak tengok dah hujah-hujah ni. Dia tengok apa? Dia tengok kalau depan tu ada nama keturunan Nabi sikit, okeylah ni. Kan? Kita tak mau. Kita mau tengok hujah. Kalau dia bukan keturunan Nabi, dia bawa hujah yang betul, maka dia betul. Amalan dia baik, maka kita kata dia saleh. Kalau dia keturunan Nabi tapi tak ikut Nabi pun, merapu je kita tengok, kita kata dia ni tak menunjukkan contoh yang baik. Tapi kalau dia keturunan Nabi, dia ikut Nabi, dia bawa ilmu Nabi, dia bawa hadis Nabi SAW yang sahih, dan kita lebih hormatlah kat dia. Sebab dahlah dia keturunan Nabi yang mulia, dia pula ajak kita ikut Nabi. Kan? Tapi kalau dia sendiri baca hadis palsu, kita kena tegur lah. Tak boleh kata hang biadab, tegur. Dia ni keturunan Nabi tau, hang keturunan siapa? Hang mamak diam.
kata hadis palsu tu penghinaan pada Nabi SAW. Biarlah nama dia siapa pun, panggillah nama dia dengan gelaran apa sekalipun, Al-Syekh ke Al-Habib ke, tapi kalau dia membawa hadis palsu, tetaplah salah. Yang ni pengajaran daripada hadis ni lah. Kita yang nak bela ni pun kena tengok balik lah, aku ni nak bela dia ke nak bela Nabi? Sebab kadang-kadang kita ni dalam nak membela individu, kita lupa nak bela Nabi SAW, kan? Sebab kadang-kadang kita pun heran, hang ni marah aku pasal apa? Betul tak hadis ni palsu? Betul. Dah tu? Iyalah, kalau hadis ni palsu sekalipun biarlah dia baca, yang penting pengajaran. Tak, benda tu salah, kena bagi tahulah salah. Sebab kadang-kadang dia tak boleh terima sebab taksub je, bukan sebab apa pun. Ketaksuban menjadikan orang tak boleh terima teguran itu. Okey. At-ta'nu fin nasab wa niyah 'alal mayyit, ini perbuatan jahiliyah, meratap mayat, tak boleh terima, mempertikaikan takdir, marah kat Tuhan disebabkan oleh kerana matikan orang yang kita sayang. Dua perbuatan ni tuan-tuan, dua perbuatan ni kalau satu orang Muslim buat, katalah satu orang Muslim ni dia pergi hina nasab orang, terus jadi kafir ke tidak? Terus jadi kafir tak? Tak. Perbuatan tu berdosa, tapi bukan semua perbuatan berdosa menjadikan kita terus jadi kafir dengan perbuatan tu. Kita kena beza, kita kena beza dua benda. Ini yang membezakan Ahlu Sunnah dengan Khawarij. Ahlu Sunnah wal Jamaah, nahnu la nukaffir murtakibal kabair. Kita tidak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar, kecuali dosa syirik, kecuali dosa murtad. Kalaulah kata dia tak salat, majoriti ulama kata dia tak kafir lagi. Tapi kalau dia tak solat, dia kata solat bukan wajib, solat ni makruh, kafir tak? Kafir. Sebab dia telah buat satu benda yang menyebabkan dia murtad. Tapi kalau dia kata pasal apa, kita tanya dia pasal apa tak solat, dia kata yelah saya tahulah solat ni wajib, tapi saya ni malas lagi lah, kafir tak? Menurut majoriti ulama Ahli Sunnah wal Jamaah tak kafir lagi lah. Walaupun ada satu pandangan dalam mazhab Hambali kata kafir. Itu pun masih ada perbincangan lagi. Tinggal berapa kali solat yang kata kafir tu. Masih lagi ada perbincangan yang panjang di dalam mazhab Hambali. Okey. Cuma saya nak sebut, majoriti ulama ataupun Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan orang, melainkan mesti ada bukti, mesti ditegakkan hujah, mesti telah ternafi semua halangan-halangan untuk kita kafirkan dia. Katalah satu orang ni kita nampak dia caci agama Islam, caci syariat, caci ijma', caci Quran. Kita kena tegakkan hujah dulu. Mungkin dia sebut tu dalam keadaan dia mabuk, makan ubat terlebih sikit, makan dos terlebih, akal hilang, tiba-tiba duk meracau. Oh, kita kata okey, dia tak kafir lagi lah sebab dia sebut dalam keadaan dia tak sedar, kan? Ataupun mungkin dia jahil, dia tak tahu benda tu boleh mengkafirkan dia, dan kita bagi tahu jangan sebut lagi, kafir benda ni, mengkafirkan. Tapi kalau tetap dia kata saya tetap dengan pendirian ni, saya tetap dengan pandangan ni, telah ditegakkan hujah, ternafi kejahilan tak ada, semua mabuk pun tidak, maka dia dalam keadaan tu telah pun menjadi kafir. Itu pun pada dosa-dosa yang tertentu je lah, kan? Sebab tu orang yang berzina umpamanya, dosa besar. Tapi adakah orang yang berzina terus jadi kafir dengan perbuatan zina? Selagi mana dia menganggap zina tu haram, walaupun dia buat, dia tetap orang Islam. Cuma iman dia berkurang lah. Ini benda yang kita kena tahu ni. Golongan Khawarij, dia kata apa? Golongan Khawarij kata siapa buat dosa besar, kafir. Sebab tu dia bunuh orang Islam banyak atas alasan buat dosa besar. Yang Nabi SAW sebut dalam hadis tu, yaqtuluna ahlal iman wa yada'una ahlal awthan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman, mereka membiarkan penyembah-penyembah berhala. Biar aja penyembah berhala dia orang biar, sebab memang kafir pada asal, dia orang tak ganggu. Tapi orang kata penyembah-penyembah Tuhan yang benar, orang mukmin buat dosa besar, terus dia kafirkan, dia bunuh, dia perangi. Ini golongan Khawarij yang Nabi SAW beri amaran kepada kita, golongan ni akan muncul.
Zaman Ali bin Abi Talib pun dah muncul dah golongan Khawarij ni yang suka mengkafirkan orang. Baik. Kenapa mereka menjadi kafir? Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata yaqra'unal Quran la yujawizuna hanajirahum. Baca Quran, tapi Quran yang mereka baca hanya sampai di kerongkong, tak faham betul, tak sampai ke jiwa, tidak memberi faham. Sebab tu kena faham metodologi baca hadis. Jangan duk ambil satu hadis dalam kitab, tak buat perbandingan, tak tengok apa syarah yang berkaitan, terus buat kesimpulan. Tak boleh. Takut-takut kita terfaham zahir, sedangkan ada hadis yang lain yang memberi makna yang lebih jelas. Hadis ini secara zahirnya bercanggah dengan kaedah umum dalam agama. Apabila kedua-dua perbuatan di atas merupakan perbuatan dosa besar yang tidak menjadikan seseorang itu sebagai kafir dengan melakukannya. Tapi dia kata kafir. Tidak dinafikan melakukan dosa besar itu hukumnya dosa besar. Namun tidaklah menjadikan seseorang itu kafir dengan semata-mata melakukannya. Oleh itu kekeliruan ini dapat diharmonikan dengan memahami konteks hadis berikut. Contoh hadis lain. Tadi hadis Abu Hurairah, kita baca hadis Abu Malik Al-Asy'ari. Dalam hadis Abu Malik Al-Asy'ari daripada Nabi SAW, Nabi mengatakan, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru fil ahsab wat-ta'nu fil ansab wal-istisqa'u bin nujum wan-niyahah wa qala an-naihah idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Baik, maksudnya daripada Abu Malik Al-Asy'ari, daripada Nabi SAW. Nabi sebut apa? Arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 perkara yang wujud dalam umat aku daripada perkara-perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mana umat aku tak akan tinggalkan. Ada. Walaupun zaman jahiliyah tu telah berlalu, tapi 4 benda ni Nabi kata ada pada umat aku, payah nak buang. Bukan setiap orang ada, tapi pada umat tu adalah orang yang buat. Mungkin buat semua, mungkin buat salah satu. Apa dia? Nabi kata al-fakhru fil ahsab, berbangga dengan keturunan. Dia bangga dengan keturunan dia. Wat-ta'nu fil ansab, cela keturunan orang lain. Cela keturunan orang satu hal, bangga dengan keturunan sendiri satu hal. Dia bangga dengan keturunan dengan dia kata aku keturunan lebih baik daripada hang. Macam tu lah. Okey? Wal istisqa'u bin nujum, minta hujan dengan bintang. Para ulama ada 2 tafsiran. Para ulama hadis ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama ialah tafsiran yang mengatakan kepercayaan orang dalam umat ni, sebahagian orang dalam umat ni yang percaya hujan turun sebab bintang. Sebab bintang ni lah hujan turun. Sebab bintang ni lah hujan turun. Ada juga yang kata Al-Imamul Qurtubi dalam kitab dia Al-Mufhim, dia kata memang wujud sebahagian daripada umat yang minta terus dengan bintang. Wahai bintang, turunkanlah hujan, kan? Maksud jahil sungguh lah. Kalau orang kata apa, yang pertama tu boleh jadi hanya kepercayaan, dia bukan minta. Sebab bintang ni muncul maka hujan turun, maka bintang ni muncul hujan turun, kan? Yang kedua ni kira macam jahil sungguh dah lah, minta terus kat bintang, kan? Okey. Wan niyahah, dan juga niyahah, iaitu meratap. Okey. Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata apa lagi? Nabi kata perempuan yang meratap apabila tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan dia memakai sirbalun min qatiran,
Dia akan pakai baju yang diperbuat daripada minyak yang berwarna hitam, dan kurap akan menyelubungi badan dia seperti mana pakaian wanita yang menutup seluruh badan. Maksudnya kurap penuh, lepas tu dipakaikan pula baju daripada minyak yang hitam. Maksudnya minyak tu dia akan melekat dekat badan. Minyak tahu kan? Melekat dekat badan, badan pula berkurap. Jadi kau nak cabut macam mana je rasa dia? Dia akan jadi sakit. Maksudnya itu di antara azab yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Okay. Bila kita baca hadis ni, lepas tu kita baca hadis yang pertama tadi, apa kesimpulan kita boleh buat? Kesimpulan kita boleh buat, ada persamaan di antara hadis yang kedua dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama tadi sebut apa? Cela nasab orang dan juga meratap. Hadis yang kedua pun sebut benda yang sama. Hadis yang pertama sebut kufur. Perbuatan ini perbuatan kufur, kafir. Tapi buatan kedua dia kata apa? Kafir tak? Tuan-tuan tak perasan? Tak perasan kan? Tengok balik lafaz yang pertama. Hadis yang pertama Nabi kata apa? Arba'un fi ummati. 4 perkara daripada kalangan umat aku. 4 perkara dalam umat aku, min amril jahiliyah, daripada urusan jahiliyah, daripada perkara jahiliyah yang mereka takkan tinggal. Adakah perbuatan ini mengkafirkan? Kalau perbuatan ini mengkafirkan, Nabi tak panggil lah umat dia. Nabi kata 4 benda dalam umat aku. Maksud bila Nabi kata umat Nabi, maksudnya Muslim lah. Muslim lah. Jadi kalau buat benda ni, taklah jadi kafir. Cuma apa yang kafirnya? So hadis Nabi yang first ni tak betul lah. Hadis yang first ni betul. Cuma kafir pada lafaz Nabi tu bukan kafir pada i'tiqad. Kafir pada amalan. Maksud amalan ni amalan orang kafir ni. Orang Islam tak layak buat. Orang Islam tak boleh buat benda ni. Sebab yang selalu buat benda ni ialah orang Arab jahiliyah yang kafir, yang musyrik dulu tu. Sebab tu Nabi sebut ni perkara jahiliyah. Ada juga hadis yang lain, yang mana dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW ada sebut kepada sahabat dia, orang yang saleh. Tuan-tuan biasa dengar nama ni, Abu Dzar. Biasa dengar kan nama Abu Dzar kan? Abu Dzar ni orang saleh, orang warak, kuat sedekah punya orang. Dia tak mau simpan harta dia, kalau ada dia akan sedekah. Abu Dzar. Tiba-tiba Nabi SAW pernah sebut pada Abu Dzar dalam hadis Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata pada Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih innaka mru'un fika jahiliyah. Nabi tegur Abu Dzar ketika mana Abu Dzar pernah bergaduh dengan satu orang sahabat. Dalam riwayat Bukhari tu, dalam sebahagian riwayat Bukhari tak disebut siapa nama sahabat tu. Mungkin kerana perawi nak sembunyikan nama sahabat tu. Kerana yalah, kita kalau orang tokoh-tokoh bergaduh, kita tak mahu masuk campur. Betul tak? Dua-dua tokoh ni kita sayang. Dua-dua ni sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi SAW, kita sayang. Mereka berdua bergaduh, kita kalau boleh nak sembunyi, kalau tak nak bagi nampak. Tapi sebahagian riwayat ada sebut orang yang Abu Dzar gaduh tu ialah Bilal Al-Habsyi. Bilal ni kan orang kulit gelap. Jadi Abu Dzar entah macam mana boleh berselisih pandangan dengan Bilal ni. Terus Abu Dzar sebut, ya ibn Sauda, wahai anak perempuan hitam. Maka Nabi SAW tegur Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih, engkau hina dia dengan sebut nama mak dia, dengan sebut sifat mak dia. Kamu sebut mak dia untuk kamu hina dia, malukan dia. Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau ni seorang individu yang masih ada sifat jahiliyah. Abu Dzar Muslim ke bukan? Muslim.
Abu Zar mukmin ke bukan? Mukmin. Adakah lepas dia buat perkataan ni, adakah dia lepas dia sebut perkataan tu, terus Nabi kata kau kafir wahai Abu Zar? Tak. Cuma Nabi kata pada engkau ada ciri-ciri jahiliyah. Akhirnya Abu Zar dia tersedar lah. Dia tersedar perbuatan dia itu lebih pada had. Nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak bagi tahu pada kita, manusia ni manusia. Manusia ni adalah manusia. Besar mana pun dia, kadang-kadang dia tersilap. Riwayat-riwayat yang seperti ni, mungkin ada orang dia tak setuju bila saya sebut, dia kata apa ni, baca riwayat macam ni, nak hina sahabat ke apa? Bukan. Nak bagi tahu kat kita, sahabat pun ada kalanya lost control. Tapi bagusnya sahabat ni, lepas dia lost control, ditegur, dia terima dan dia terus berubah. Kan? Kalau kisah-kisah macam ni tak wajar untuk diriwayatkan, dah tentu kisah Adam dengan Iblis lagi Tuhan tak cerita. Adam dengan Iblis kan, Adam tu kena goda dengan Iblis, fa azallahuma syaitan. Tapi Tuhan cerita, pasal apa cerita? Nak bagi tahu insan, isunya bukan buat dosa dengan tak buat dosa. Isunya apa? Manusia ni isu bukan buat dosa tak buat dosa. Manusia semua buat dosa, selagi mana dia tak maksum, dia buat dosa. Isunya apa? Satu pihak buat dosa, takabur, iaitu iblis. Maka tak selamat dia. Mal'un dia, golongan yang dilaknat dia. Kan? Satu lagi pihak buat salah, tergoda, akhirnya bertaubat. Kita ni yang lebih lemah, lebih banyak kekurangan daripada Adam alaihi salam. Lebih banyak kekurangan kita berbanding Nabi Adam, sebab kita bukan Nabi, kan? Jadi kita kena pilih jalan yang mana lah. Kerana kita buat dosa, kita buat silap, kita kena pilih jalan siapa? Nak pilih jalan syaitan ataupun nak pilih jalan Adam? Tuhan bagi dua jalan. Dua-dua ni pernah melakukan kesilapan, pernah melakukan kesilapan dalam membuat pilihan. Satu, tafalsaf, kata orang Arab lah, al-ghabi idza akhta tafalsaf. Orang bodoh bila buat salah, dia cuba berfalsafah nak tutup kesalahan dia. Waz-zaki idza akhta ta'assaf. Manakala orang yang bijak, bila dia buat salah, ta'assaf, dia menyesal dan dia kembali kepada kebenaran. Begitu, ya. Baik. Sebab itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Bukhari, apabila dia membawakan riwayat ni, bila dia bawa riwayat yang saya baca ni, riwayat Nabi tegur Abu Zar, sebelum dia nak bawa riwayat ni, dia buat satu tajuk. Tajuk bab dalam Sahih Bukhari itu, tajuk dia apa? Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yakfuru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Dia kata bab pada membicarakan berkenaan dengan maksiat-maksiat daripada perbuatan jahiliyah, yang mana pelakunya tidak menjadi kafir dengan melakukannya, melainkan dengan syirik semata-mata. Jadi nak bagi tahu, Imam Bukhari pun nak bagi tahu siap-siap kat kita, jangan tiba-tiba duk tuduh Abu Zar tu kafir dengan perkataan Nabi SAW tu. Cuma dia telah melakukan satu perbuatan jahiliyah, bukan dia terus jadi kafir. So kita pun kena hati-hatilah dalam bab nak mengkafirkan orang ni, kena hati-hati betul-betul. Kan, takut-takut dia jahil, takut-takut dia mabuk, takut-takut dia gila. Jadi kena tengok keuzuran, tegakkan hujah dulu, barulah kita boleh kafirkan. Okey. Maka penelitian terhadap hadis kedua ini jelas bahawa perbuatan yang terdapat dalam hadis pertama di atas tidak menjadikan seseorang itu sebagai kafir, tetapi yang dimaksudkan ialah perbuatan tersebut merupakan perbuatan orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi dalam kitab dia At-Taisir, syarah kepada Jami' As-Saghir, karya Al-Imam Suyuti. Okey. Yang ketujuh, faedah yang ketujuh, mengenal pasti kisah yang berbeza dalam hadis. Ini penting.
Sebab apa penting nak tahu kisah yang kadang-kadang dia dalam sirah ni ada perbuatan ataupun ada kisah-kisah yang hampir sama. Tuan-tuan, Najasyi ada berapa orang? Najasyi, Raja Habsyah. Tak tahu kan? Ada yang kata satu. Yang Najasyi yang berurusan dengan Nabi SAW. Najasyi itu gelaran bagi Raja Habsyah tu lah. Tapi Najasyi yang berurusan dengan Nabi SAW ada berapa orang? Ada ulama berbeza pendapat. Ada yang kata satu, ada yang kata dua. Yang Islam tu salah seorang, ada yang kata ada satu lagi. Sebab apa? Sebab Nabi pernah tulis surat pada Najasyi ajak dia masuk Islam. Kalau dah dia masuk Islam, buat apa nak tulis surat lagi? Orang yang kata Najasyi yang berurusan dengan Nabi cuma satu, dia kata apa? Nabi tulis surat tu nak menguatkan Islam dia lagi. Tapi bila kita tengok isi kandungan surat tu, bukan nak menguatkan lagi, memang nak ajak masuk Islam. Macam orang belum Islam punya surat ni. Maka sebab tu ulama berbeza pendapat. Ada yang kata satu, ada yang kata dua. Tuan-tuan boleh tengok artikel saya tulis jurnal dalam masalah ni. Ada satu jurnal saya tulis faktor kesilapan perawi dalam meriwayatkan riwayat-riwayat sirah. Tapi yang boleh baca orang yang boleh bahasa Arab je lah, sebab artikel tu dalam bahasa Arab. Itu sebahagian daripada tesis PhD saya lah kan. Saya nulis tesis dalam bab sirah. Jadi bila saya baca riwayat sirah, saya nampak ada beberapa faktor. Antaranya gelaran lebih kurang gelaran sama. Jadi orang ingat orang yang sama. Kadang-kadang tempat peristiwa tu sama. Tempat tu sama, sedangkan peristiwa tu lain. Maka orang sebahagian perawi jadi keliru. Dia ingat sama, rupanya lain. Macam peristiwa berlaku di Mekah, ada orang ingat sama lebih kurang ni, padahal lain. Walaupun tempat yang sama. Kadang-kadang masa hampir sama. Orang ingat dua peristiwa ni sama, sedangkan dua peristiwa berbeza. Tapi kenapa ada orang yang anggap sama? Sebab dekat-dekat. Dekat-dekat jadi orang ingat hampir sama. So faktor-faktor ni ada. Kan saya tulis tajuk dia Al-Awamil li Awhamir Ruwah fi Riwayati Sirah An-Nabawiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan perawi jadi tersilap dalam meriwayatkan riwayat sirah. Dan ulama hadis kenal pasti kesilapan ni. Kita nak tengok bila kenal pasti perbezaan kisah penting. Sebab bila kita kenal pasti kisah, kita akan dapat tahu kisah ni bila, kisah ni bila. Sebab apa penting nak tahu? Kadang-kadang ada berlaku nasah dan mansuh, pemansuhan hukum. Kena tahu mana yang kemudian, mana yang dulu. Dan sebab tu penting. Okey, tengok. Meneliti hadis yang pelbagai dalam bab yang sama akan memberi penjelasan kepada seseorang bahawa peristiwa yang hampir sama itu adalah kisah yang berbeza sebenarnya. Nampak macam sama, tapi sebenarnya berbeza. Macam mana bila tahu? Kena baca riwayat pelbagai. Ini penting supaya ia tidak mengelirukan pembaca dengan menganggap ia adalah kisah yang sama. Contohnya, hadis perjanjian Nabi SAW bersama para sahabat. Ini menarik. Okay. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari. An Ubadah ibn Samit. Betul kan baris tu? Bukan ibni. An Ubadah ibn Samit. Kenapa Ubadah kita baca atas, tiba-tiba dekat ibni tu bawah? Itu ada sebab lah. Ini orang yang mengaji bahasa Arab dia tahu kan. Dia mamnu' min as-sarf. An Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba lailatal Aqabah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi bayi'uni ala alla tushriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wa la ta'su fi ma'ruf faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah wa man asaba min dhalika syai'an fa uqiba fid dunya
fahuwa kaffaratullah, wa man asaba min dhalika syai'a thumma satarahu Allah fahuwa ila Allah, in syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a aqabahu fabayanahu ala dhalik. Hadis Bukhari, hadis sahih. Maksudnya daripada Ubadah ibni Samit. Nah, ni sahabat Nabi ya, ni Ansar, dia Ansari, orang Madinah. Dia kata apa? Perawi yang anak murid Ubadah, bila dia riwayatkan hadis ni, dia bangga tok guru dia ni. Dia bangga sikit dengan tok guru dia. Maka dia sebut kepada anak murid dia yang tok guru dia ada kelebihan. Sini lah tuan-tuan. Tuan-tuan dengar kuliah saya. Saya cerita satu maklumat daripada guru saya. Jadi saya sebutlah kelebihan guru saya ni. Dia ni bagus tuan-tuan. Dapat apa ni, dia punya ilmu macam ni, dia punya karisma macam ni. Sama jugalah macam anak murid Ubadah. Anak murid Ubadah baca hadis ni kepada anak murid dia. Jadi bila dia nak cerita pasal hadis tok guru dia, dia cerita kelebihan dia. Kata apa? Wa kana syahida badran. Tok guru aku Ubadah ni dia terlibat dalam perang Badar. Dia ceritalah kelebihan. Pasal apa perang Badar ni penting? Pasal apa perang Badar ni istimewa? Saya dah cerita dalam kuliah yang lepas. Ke belum? Cerita dah kan? Terima pengampunan daripada Tuhan. Tuhan kata apa? If'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Buat apa yang kamu nak buat, aku ampunkan kamu. Sebab pengorbanan orang yang terlibat dalam perang Badar ni besar. Dan saya cerita dah sebelum ni. Okey. Bukan hanya sekadar tu. Wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah. Dia salah seorang daripada naqib. Tahu naqib? Bukan Najib. Naqib. Tahu naqib? Tuan-tuan pernah hadiri usrah? Zaman-zaman kampus dulu pernah hadiri usrah. Habis orang mengenal usrah, dia ada naqib dia sendirilah. Naqib ni pemimpin. Wa huwa ahadun nuqaba. Dia salah seorang daripada pemimpin-pemimpin yang Nabi SAW setuju pelantikannya pada malam Aqabah. Perjanjian Aqabah. Tahu perjanjian Aqabah? Tak perasan? Perjanjian yang berlaku sebelum hijrah. Yang Nabi SAW jumpa dengan orang-orang Ansar. Yang orang Ansar janji nak taat setia dengan Nabi SAW. Nak taat setia. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Kat mana perjanjian Aqabah ni berlaku? Berdekatan dengan Mina. Siapa yang selalu pergi haji, yang pernah pergi haji, kalau jalan kaki daripada Aziziyah tu nak pergi ke Mina, jalan kaki, dia ada satu, sekarang ni dia ada satu masjid tepi bukit belah kiri. Di situlah dikatakan tempat perjanjian Aqabah. Cuma dulu dia tersorok sikit lah. Sekarang ni Arab Saudi dia dah buang kawasan yang melindungi apa ni bukit. Dulu dia tersorok di balik bukit lah. Okey. Maka perjanjian Aqabah ni berlaku sebelum hijrah. Dua kali berlaku. Kali kedua itulah Nabi SAW minta kepada orang Ansar untuk keluarkan beberapa orang naqib. Nabi tak pilih sebab Nabi bukan diktator. Nabi kata keluarkan kepadaku pemimpin, beberapa pemimpin kamu. So di antara yang terpilih itu adalah Ubadah. Ubadah terpilih lah. Okey. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Ubadah kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sewaktu Nabi dikelilingi oleh sahabat dia. Nabi sebut hadis ni dalam keadaan sahabat Nabi keliling Nabi. Nabi kata apa? Bayi'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Tu billah tu alif tu buang tu. Terlebih. Saya dah buang dah, rupanya ada juga yang tertinggal. Saya tulis buku ni. Hadis-hadis ni saya copy paste daripada teks yang asal. Elok.
Dia bila masuk dekat editor punya komputer, semua lafaz Allah semua ada 2 alif. Saya dah buang tapi tinggal juga, ada juga manusia kan. Jadi kita kena ikut jalan Adam lah, bertaubat dan menerima. Ni memang silap saya. Kena buang. Okey. Buang alif tu. Alif tu terlebih. Berjanjilah kepadaku, berbai'ahlah denganku. Bai'ah ni apa dia? Bai'ah ni ialah taat setia. Cuma bai'ah ada 2 jenis lah. Satu bai'ah kepada imam. Bai'ah kepada imam yang kita akan taat kat dia. Taat setia. Sama ada susah ataupun senang. Siapa imam tu? Sehari semua jumpa Ustaz Ajwad. Ustaz, saya nak bai'ah dengan Ustaz. Ustaz imam kan masjid ni? Kan, bukan imam masjid. Imam tu pemimpin. Pemimpin tertinggi. Angkat sumpah lah hari ni, orang panggil angkat sumpah. Kan, mana-mana orang yang dilantik sebagai wakil rakyat, dia kena angkat sumpah dekat parlimen ataupun dekat DUN. Dia wakil kita. Zaman dulu pun ada benda tu. Hantar wakil untuk taat setia. Saya nak mempertahankan perlembagaan. Macam itulah. Taat pada pemerintah. Kalau kat federal, agung lah. Kalau dekat negeri, raja atau sultanah. Taat setia kepada imam tu lah, raja dengan agung dengan raja. Kalau kat Perlis, raja lah dipanggil kan. Duli Yang Maha Mulia, Raja Perlis. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, taat setia kepada mana-mana orang. Yang ni ada beza pendapat sikit, tapi Al-Imamul Auza'i pernah ditanya tentang benda ni dan dia kata tak ada masalah. Kalau dia janji taat setia nak buat ketaatan kepada Allah, tak ada masalah. Cuma nak menguatkan azam. Contoh, tuan-tuan ada anak, mari bai'ah dengan ayah. Apa bai'ahnya? Bai'ah nak jaga solat. Bai'ah nak jaga akhlak. So bila dia nak buat tu, dia teringat 2 benda. Pertama, benda ni haram, berdosa pada agama. Yang kedua, dah janji pada ayah sendiri. Kalau kita tengok, bai'ah ni dalam hadis Nabi SAW ada dilakukan. Sebab tu kita ada bai'atul ridwan. Itu dipanggil bai'ah. Taat setia sahabat untuk mempertahankan Osman ketika mana mereka mendengar khabar yang Osman telah pun dibunuh oleh orang Quraisy. Sedangkan tak pun. Tapi mereka melaksanakan bai'atul ridwan. Untuk taat setia. Ni di antara bai'ah jugalah. Ni bai'ah apa ni tuan-tuan? Ni bai'ah apa ni yang kita baca ni? Tak perasan? Bai'ah apa ni? Nampak macam bai'ah Aqabah kan? Nanti kita tengok. Baik. Ada orang nampak macam ni bai'ah Aqabah. Nabi suruh bai'ah dengan dia. Jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu. Ya. Wala tasriqu. Jangan mencuri. Wala taznu. Jangan berzina. Wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak-anak kamu. Wala ta'tu bibuhtan. Jangan pula membawa berita rekaan. Jangan fitnah orang lah. Taftarunahu baina aidikum wa arjulikum, yang kamu reka dengan tanganmu dan kamu sebarkan dengan kakimu. Tangan tu maksud dengan tulisan lah, ataupun dengan panggil orang. Kan kita nak bercakap ni, kita panggil orang kan, mejap, ada gosip. Sebelum nak sebar kena berjalan dulu. Baina aidikum wa arjulikum. Wala ta'su fi ma'ruf. Kamu jangan bantah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jangan bantah dalam perkara-perkara yang disuruh oleh agama. Kalau orang suruh kamu buat benda yang baik, janganlah bantah. Benda bagus. Itu Nabi punya arahan lah. Nabi minta sahabat berbai'ah dengan dia. Faman wafa minkum. Siapa yang melaksanakan, yang memenuhi perjanjian ini, dia buat semua. Dia tak syirik, dia tak mencuri, dia tak berzina, dia tak fitnah orang, kan? Dia tak bantah perkara ma'ruf. Faman wafa minkum, siapa yang buat semua ni, fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya tetap di sisi Allah. Allah tulis pahalanya. Wa man asaba min zalika syai'a.
sesiapa yang asaba, sesiapa yang terlanggar salah satu daripada perjanjian ni. Dia dah janji dengan Nabi tak nak buat benda-benda ni, tapi manusia lemah, kadang-kadang dia terbuat. Nabi kata siapa yang terbuat salah satu daripadanya, fa'uqiba fid dunya, lalu dia dihukum dalam dunia, fahuwa kaffaratullah, maka hukuman itu akan membersihkan dosanya. Contohnya macam satu orang di zaman Nabi SAW, dia berzina. Berzina dalam keadaan dah kahwin sebelum tu. Jadi apa hukuman orang berzina tapi dah kahwin? Rejam sampai mati. Itu hukuman dia. Bagi tahu kat Nabi SAW. Dia bagi tahu kat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa aqimhu alai. Ya Rasulullah, saya telah langgar hudud, laksanakan hukumannya ke atasku. Laksanakan hukuman tu ke atas saya. Maka Nabi pun tengok dia mengandung. Nabi pun suruh balik. Pergi balik. Sampai melahirkan. Nabi kata kepada keluarga dia, ahsin ilaiha, buat baik kat dia, jangan pukul dia. Biar dia bersalin dulu. Dia datang kat Nabi lepas habis bersalin, anak dia dah boleh makan dah makanan. Maksud dah habis susu lah. Dah boleh makan makanan, dan barulah Nabi arahkan untuk diikat pakaian dia elok-elok supaya kalau dia mati tu tak terbuka aurat dia. Lalu proses rejam bermula. Matilah dia. Bila mati, Nabi SAW nak solat atas jenazah dia. Seorang sahabat tanya. Siapa tanya? Umar. Tusalli alaiha wa qad zanat. Ya Rasulullah, kau nak salat atas jenazah dia sedangkan dia dah berzina sebelum ni. Dosa besar. Dan dia mati sebab dosa tu. Nabi kata apa? Laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Hei Umar, sesungguhnya dia telah bertaubat dengan satu taubat. Kalau taubat dia tu dibahagi kepada 70 orang yang berdosa di kalangan orang Madinah ni, cukup untuk selamatkan 70 orang ni daripada neraka. Besar taubat dia tu. Luahlah taubat dia tu. Jadi nak bagi tahunya apa? Nak bagi tahunya hudud mengampunkan dosa. Hudud menggugurkan dosa. Ini hadis Nabi ni. Jadi kita bagi laluan pada azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Nabi SAW kata, siapa yang melakukan benda ni, langgar mana-mana daripada peruntukan ni, kemudian dia dihukum dalam dunia, maka hukumannya itu, hukuman syar'i lah, hukumannya itu menggugurkan, membersihkan dosa dia. Okey. Wa man asaba min zalika syai'an summa satarahu Allah. Buang satu lagi alif tu, terlebih tak? Sesiapa yang melanggar mana-mana daripada dosa ini, kemudian Allah menutupnya, fahuwa ilallah, maka urusannya kembali kepada Allah. In sya'a afa anhu wa in sya'a aqabahu. Kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Kalau Allah Ta'ala mahu, Allah Ta'ala boleh azab dia. Fabaya'nahu ala dhalik. Lalu kami pun berbai'ah dengan Nabi SAW untuk melaksanakan perkara tersebut. Maksudnya tinggalkan benda-benda yang Nabi kata jangan buat tadi. Okey. Hadis ni ramai di kalangan ulama yang menulis tentang sirah, terutamanya ulama-ulama moden hari ni, yang bila mereka tulis bab sirah, dia orang kata perjanjian ni lah perjanjian Aqabah. Perjanjian ni lah perjanjian Aqabah. Sebab apa? Sebab ia riwayat Ubadah. Ubadah pemimpin yang dipilih oleh kaum dia dan dipersetujui oleh Nabi SAW pada malam perjanjian Aqabah. Dan hadis ni pun cerita pasal perjanjian juga. Maka ramai di kalangan penulis moden, kalau tuan-tuan buka kitab sirah,
Dia bawa yang ni lah perjanjian Aqabah. Inilah dia kata bunudu bai'atil Aqabah. Bunut ni apa dipanggil? Isi kandungan. Isi kandungan perjanjian Aqabah. Tapi ada seorang ulama hadis bahas benda ni panjang. Antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam Fathul Bari, ketika dia menghuraikan hadis ni dalam Sahih Bukhari ni, hadis Bukhari ni, masa dia hurai hadis ni, dia kata ada satu kemuskilan yang tak dapat diselesaikan. Apa dia? Muskilnya, malam Aqabah ni bila, tuan-tuan? Sebelum hijrah. Betul? Bila sebelum hijrah, maksudnya belum ada negara. Nabi belum jadi khalifah. Nabi belum mendirikan sebuah negara. Nabi tak ada kuasa lagi kat Mekah tu. Bila tak ada kuasa, macam mana boleh ada hudud? Kan disebut tadi, waman afaman asaba min dzalika syai'an fa'uqiba fid dunya fahuwa kafaratullah. Siapa yang melanggar benda ni kemudian dia diambil tindakan di dalam dunia, maka ia menjadi penyuci, kafarah. Hudud masih belum ada. Jadi macam mana boleh kata benda tu berlaku sebelum daripada hijrah? Hudud lepas hijrah. Maka sebab itu Ibn Hajar kata, sebenarnya orang yang menganggap perjanjian ni berlaku pada malam Aqabah, dia keliru. Sebab apa dia keliru? Sebab perawinya adalah perawi Aqabah. Sedangkan perjanjian ni bukan berlaku pada malam Aqabah, dia berlaku lepas hijrah. Habis itu malam Aqabah janji apa? Janji lain. Janji nak taat kepada Nabi SAW, janji nak pertahan Nabi seperti mana mereka mempertahankan diri mereka, anak mereka dan isteri mereka. Itu perjanjian Aqabah. Sebab waktu di mana orang-orang Ansar terima dah Islam ni, dan Nabi dekat-dekat nak hijrah dah. Apa yang lebih sesuai untuk perjanjian dari sudut teknikal, dari sudut strategi, taktik? Mestilah pertahan Nabi dulu, selamatkan Nabi ni dulu, sebab Nabi ni dah diancam bunuh dah. Ada yang nak tangkap Nabi pun, tapi tak setuju. Ada yang nak kata buang negeri, tak setuju juga. Ada yang kata bunuh. Mula-mula tak setuju. Macam mana nak bunuh? Dia Bani Hashim, dia Quraisy, kabilah yang paling kuat, kabilah yang paling berpengaruh. Senang. Pilih daripada kabilah-kabilah yang ramai, yang kuat-kuat, yang hebat-hebat, pemuda-pemuda yang gagah, bunuh serentak. Jadi Bani Hashim tak boleh nak tuntut bela dah, sebab banyak kabilah terlibat dalam bunuh Muhammad. Ni tuan-tuan tahu dalam sirah kan disebut Nabi SAW diancam bunuh. Maka sebab tu isi kandungan ni macam tak berapa sesuai dengan konteks keadaan tu. Ini dibahaskan oleh Ibn Hajar. Maka tengok kat situ. Siapa ada buku muka surat 178. Melihat kepada lafaz hadis ini, mungkin ada orang yang menyangka bahawa perjanjian ini berlaku pada malam perjanjian Aqabah. Ini kerana perawinya adalah salah seorang daripada nakib dalam perjanjian Al-Aqabah. Hadis ini juga berkaitan dengan perjanjian bersama dengan Nabi SAW. Namun bagi mereka yang meneliti hadis ini dengan lebih mendalam, akan mengetahui bahawa tidak mungkin hadis ini diucapkan pada malam Aqabah. Tak mungkin. Ini kerana hadis ini menyebutkan tentang hukuman bagi kesalahan melanggar perjanjian, sedangkan hukuman bagi zina belum disyariatkan lagi pada malam Aqabah. Zina tu haram, tapi hukuman untuk zina tak sebut lagi, tak turun lagi. Dia turun lepas hijrah, kan? Maka jelas di sini bahawa perjanjian itu berlaku setelah daripada hijrah. Perkara ini dikenal pasti apabila di sana terdapat hadis Ibnu Ishaq dan ulama Al-Maghazi. Maghazi ini ulama yang membicarakan, yang meriwayatkan tentang peperangan Nabi. Yang lain mengatakan bahawa butiran perjanjian Aqabah berbeza daripada butiran yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu perjanjian Aqabah janji nak taat kepada Nabi dalam senang dan susah.
nak pertahankan Nabi SAW seperti mana mereka pertahankan diri mereka, anak mereka dan isteri mereka. So itu lebih sesuai dengan konteks waktu tu, di mana Nabi diancam bunuh, sahabat-sahabat ditindas. Jadi sesuai pada waktu tu orang Ansar bantu Nabi lah. Sebab tu mereka digelar Ansar, sebab mereka membantu. Bantu apa? Bantu berikan tempat perlindungan kepada orang Muhajirin. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, di akhir-akhir dekat peperangan Hunain, lepas pada perang Hunain, Nabi sebut pada orang Ansar, ketika mana orang Ansar ada sedih-sedih sikit sebab Nabi tak bagi harta rampasan perang tu pada Ansar, Nabi bagi pada orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi kata apa? Lau qultum la sadaqtum wa la suddiqtum laqad ji'tana matrudan fa'awainak wa makhzulan fanasarnak wa mukazzaban fasaddaqnak. Nabi Muhammad kata kat mereka, kalau kamu sebut benda ni wahai Ansar, kamu bercakap betul, dan orang lain pun kata kamu betul. Apa dia? Muhammad, kau datang kemari dalam keadaan kau dihalau, kami yang memberikan kau tempat tinggal. Engkau datang kepada kami dalam keadaan engkau tak dibantu langsung, kami bantu engkau. Engkau datang kepada kami dalam keadaan engkau orang kata tak ada siapa percaya engkau, orang kata kau pembohong, fasaddaqnak, kamilah yang membenarkan cakap engkau. Nabi kata kalau orang Ansar sebut macam ni, betul lah tu, dan orang pun kata betul. Maka orang Ansar tu, ini panjanglah cerita, kalau nak cerita bab hadis ni nanti sejam lagi pula. Cuma saya nak beritahu, akhirnya orang Ansar sedar yang kesedihan mereka tu sebenarnya tak perlu pun untuk disedih. Sebab apa? Sebab dia orang rasa sedih Nabi tak bagi dia orang harta rampasan perang. Nabi bagi tahu kat dia orang, ketika orang lain bawa harta balik, bawa kambing, bawa lembu, kamu Ansar bawa balik. Wa tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kamu bawa balik ke Madinah bukan kambing, bukan unta, kamu bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri kamu yang orang lain tak tahu, yang orang lain tak dapat. Itulah kelebihan. Akhirnya orang Ansar pun menangis. Dia kata apa? Radina billahi wa rasulihi qasman wa hadha. Kami beriman, kami redha dengan Allah dan Rasulnya dari sudut pemberian dan dari sudut keuntungan, ataupun keuntungan yang kami tak dapat tu kami redha lah, dan keuntungan yang kami dapat juga kami redha. Banyak keuntungan yang dapat oleh orang-orang Ansar. Baik. Maka sebab tu ada yang keliru. Jadi bila kita baca hadis yang pelbagai, baru kita tahu, rupanya perjanjian ni perjanjian lain, ni bukan perjanjian Aqabah. Penting. Nombor 8. Faedahnya mengenal pasti tambahan hukum. Kadang-kadang ada tambahan hukum yang tak ada dalam sebuah hadis. Tengok hadis lain baru nampak, ada lagi rupanya. Ada lagi hukum yang sama. Contoh, hadis riwayat Ibnu Umar. Ani bin Umar, betulkan baris itu. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man iqtada kalban laysa bikalbi mashiyah aw dariyah, naqasa kulla yawmin min amalihi qiratan. Okey. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, sesiapa yang membela anjing selain daripada anjing yang menjaga haiwan ternakan, dan bukan juga anjing yang memburu, maka amalannya itu akan mengurangkan pahalanya. Perbuatan bela anjing selain daripada anjing ni akan kurangkan pahalanya sehari 2 kirat. 2 kirat. Okey, boleh? Baik. Ada hadis yang lain, kalau tengok 2 je lah yang dibenarkan. Anjing untuk ternakan dan anjing untuk memburu. Selain daripada itu tak boleh. Siapa bela anjing selain daripada 2 ni, kurang pahala sehari 2 kirat. 2 kirat tu banyak mana? Ada yang kata 2 bukit Uhud, ada yang kata hanya Allah je yang tahu. Sebab kirat ni ada macam-macam lafaz hadis
Imam Nawawi kata hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tapi qirat yang disebut dalam pahala salat jenazah tu, satu bukit Uhud lah, satu qirat. Okey, baik. Kalau kita tengok kat sini, dua ni lah pengecualian yang boleh untuk bela anjing ni, dua ni je, memburu dengan jaga ternakan. Tapi kalau orang tu ada kebun, dia bela anjing untuk jaga kebun, boleh tak? Dalam hadis ni tak sebut lah kan? Dalam hadis tak sebut. Tengok hadis belakang. An Abi Hurairah, hadis muka surat 1280. An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man ittakhadha kalban illa kalba mashiyah aw sayd aw zara' intaqasa min ajrihi kulla yaumin qirat. Daripada Abu Hurairah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang membela seekor anjing kecuali anjing ternakan, anjing memburu dan anjing kebun, ada tambah satu, maka akan berkurang daripada pahalanya setiap hari satu qirat. Jadi kalau kita baca dua hadis ni, ada tiga lah pengecualian. Tadi cuma dua, hak ni tambah satu. Tapi bila kita baca banyak ni pun pening lagi. Dua qirat ke satu qirat? Yang ni ulama berbeza pendapat lah, dua ke satu. Sebab dua-dua hadis ni sahih. Hadis yang pertama riwayat Bukhari, hadis yang kedua riwayat Muslim. Dua ke satu? Yang penting kita kena tahu pahala berkurang kalau bela anjing selain daripada yang tiga ni. Jadi dua ke satu? Sebahagian ulama kata sebenarnya ikut keadaan. Kerana anjing ni ada macam-macam sifat. Ada anjing yang merosak banyak, ada anjing yang merosak sikit. Kalau merosak banyak, dua qirat lah. Kalau merosak sikit, satu. Ada yang kata ikut tempat. Kalau dia bela dekat Madinah, dua qirat. Kalau tempat lain, satu. Ada yang kata ini sebenarnya Nabi sebut satu mula-mula, tapi Nabi nak tekankan lagi, maksudnya benda tu datang pengharaman yang lagi dahsyat, maka Nabi kata dua qirat. Tapi tak pentinglah satu qirat ke dua qirat tu. Yang penting pahala berkurang setiap hari. Jadi kalau boleh nak bela anjing tu kena tengok balik. Pastikan benda-benda ni sajalah yang dibenarkan. Okey? InsyaAllah kuliah akan datang kita nak masuk bab disiplin memahami hadis berdasarkan hadis lain. Tuan-tuan, saya pergi slow-slow sangat. Saya pergi satu-satu. Sebab apa? Sebab saya tahu ada yang tak faham. Nak buat macam mana kan? Sebab kuliah buku ni bermula sebelum saya pindah ke Perlis lagi. Jadi kena habiskan lah. Sebab Global Ihsan yang anjurkan. Sebelum ni saya kuliah dekat depan laptop kan. Sebab apa? Sebab saya datang daripada negeri yang tak bagi saya kuliah dekat masjid. Jadi bila mari ke Perlis ni, orang minta saya kuliah kat masjid, saya tak larat nak kuliah panjang-panjang, banyak-banyak. Jadi saya pun buat kuliah. InsyaAllah habis buku ni kita baca buku lain pula yang mudah sikit. Okey, ni ada soalan tuan-tuan. Tuan-tuan ada soalan? Tak ada? Okey. Ni ada soalan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya dari Sulawesi, Indonesia. Tengok, orang Sulawesi pun ikut. Semoga kita semua Allah tetapkan di jalan yang benar. Amin. Soalan saya, ada hadis sesungguhnya Allah Azza wa Jal apabila menciptakan seorang hamba untuk syurga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk syurga hingga ia mati dalam keadaan beramal dengan amalan penduduk syurga, lalu dimasukkan ke dalam syurga. Lagi sekali.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menciptakan seorang hamba untuk syurga, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk syurga hingga ia mati dalam keadaan beramal dengan amalan penduduk syurga. Lalu ia dimasukkan dalam syurga dengan amalan tersebut. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk neraka, maka Allah menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka hingga ia mati dalam keadaan mengamalkan amalan penduduk neraka, lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Okey. Dia ada satu lagi riwayat yang sedikit berbeza, yang mana Nabi SAW sebut ada seorang hamba ni, dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia beramal sehingga tidak tinggal antara dia dengan syurga tu melainkan satu hasta. Kemudian takdir Tuhan mendahului, catatan Tuhan mendahului, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, lalu dia masuk neraka. Ada seorang hamba dia beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan neraka tu satu hasta je tinggal. Lalu catatan Tuhan mendahului, dia beramal dengan amal ahli syurga, lalu dia masuk syurga. Itu pun hadis itu juga. So hadis ni kita kena faham dari sudut kerangka takdir. Kerangka takdir. Pertama kita kena faham dulu, dalam dunia ni ada takdir yang boleh diubah, ada takdir yang ada benda yang boleh diubah, ada benda yang tak boleh diubah. Maksudnya, benda yang tak boleh diubah, saya betulkan balik ayat saya, salah tu. Dalam dunia ni ada benda yang Allah Ta'ala bagi kita pilih, dan ada benda yang Allah Ta'ala tak bagi pilih. Itu betul. Ada benda Allah Ta'ala tak bagi pilih. Tuan-tuan pernah isi borang siapa jadi mak ngayah kita? Pernah kita isi borang? Ni nak lahir dah ni, lagi 2 bulan, isi borang sikit, kamu pilih siapa jadi mak kamu. Tak bunyi dia ni? Tuan dengar ke? Tak dengar? Test. Dia dah suruh berhenti dah tu. Dengar tak? Tak dengar? So kalau tak dengar, kita berhenti. InsyaAllah saya jawab dalam kuliah akan datang. InsyaAllah.